Okay. Assalamualaikum. So setakat ni kita tahu Felda ni merupakan buka dan vote bank untuk UMNO dan sepanjang masa ni ada struggle. So kali ni apa kelainan? Kita dapat tahu dah boleh masuk kat kawasan Felda, lebih senang. Apa kelainan dan apa strategi yang mudah-mudahan untuk dapat lagi kali ni? Dan kedua, apa bezanya? Sebab semua parti politik kat Johor ni dia dah buat tawaran pada, terutama pada agensi ketua Felda, perumahan Felda. So apa bezanya tawaran PKR, tawaran keadilan dan kenapa perlu untuk memilih keadilan berbanding dengan parti-parti lain? Terima kasih dari Melembel. Baik, ada dua bahagian. Soalan pertama ada dua bahagian, kita bawalah soalan kedua. Bila kita memberi respon terhadap soalan seumpama itu, apa beza dahulu dan sekarang? Parti Keadilan ni kami buat pada tahun 1999, masuk pilihan raya 1999, 2004, 2008, 2013, 2018. Kami masuk 5 kali pilihan raya. Daripada 222 parlimen di Malaysia, ada 57 parlimen yang majoriti pengundinya adalah peneroka berada. Daripada 57 itu, benar seperti disebut tadi, hanya satu saja yang Barisan Nasional kalah selama ini, iaitu di Parlimen Tanah Merah, di mana ada satu kawasan Felda. Itu pun penerokanya dipilih zaman Dato' Asri, Presiden PAS yang Menteri Tanah. Jadi waktu itu peneroka dimasukkan, jadi di situ pengaruh PAS berkembang. Situ sajalah, iaitu di Dun Kemahang dalam Parlimen Tanah Merah. Parlimennya itu masih kalah, tapi Dun Kemahang itu PAS menang, tak kalah-kalah. Okay, ya? Baik. Tapi kesemuanya itu berubah pada pilihan raya 2018. Vote bank Barisan Nasional masa itu dah dianggap sebagai berubah, ya? Hampir separuh daripada jumlah kerusi yang dulunya vote bank Barisan Nasional, mereka kecundang, ya? Itu faktanya lah, ya. Jadi sebelum ini Felda merupakan kawasan yang dianggap buat pembangkang kawasan hitam lah. Tadi disebut oleh Rosman, oleh saudara Fakur tadi kan, pengalaman termasuk oleh calon wanita kami. Bagaimana sejak mereka menjalankan tugas sebagai penyelaras DUN yang parti lantik, mereka bergerak daripada tanda yang paling jelas, iaitu pemasangan bendera. Dulu pasang pukul 8 pagi, 8:05 minit terbang lah, hilang dulu, ya. Tapi sekarang bendera berkibar megah. Itu petunjuk yang paling mudah lah dipandang di mata dan dirasai sendiri oleh kami. Dan trend itu berterusan sampai sekarang. Jadi orang kata sebelum dan selepas, bukan saja penerimaan terhadap Parti Keadilan itu lebih lunak, disambut dengan baik, sekaligus memberi peluang kepada keadilan untuk berkongsi tentang idealisme dan prinsip dan program dan visi keadilan terhadap masyarakat Felda. Ringkasnya, pengalaman sebelum dan selepas, kami simpulkan bahawa Felda menjadi satu medan yang sangat subur dengan pengaruh keadilan berbanding pilihan raya sebelum. Yang pertama. Perkara kedua, apa beza setiap parti, setiap coalition membuat tawaran-tawaran yang sama? Jadi apa kelainan keadilan berbanding dengan yang lain? Pertama adalah tawaran kami datang dengan political will atau tekad politik yang sangat jelas, ya. Seumpama yang saya dan Tuan Syed terangkan tadi, jika sekiranya Kerajaan Barisan Nasional 2018 kekal kepada Barisan Nasional, ya, Datuk Najib, kertas putih tak akan nampak bayangnya. Hakikat bahawa idea kertas putih itu dibuat adalah kerana kami tidak ada denial syndrome. Felda benar-benar berdepan dengan masalah aliran tunai, masalah pelaburan
yang tidak menguntungkan, isu keputusan politik penyenaraian Felda yang tidak menguntungkan, dan segala macam. Dia bermula dengan political will, iaitu tidak ada denial syndrome, mengaku kita ada masalah, dan dibuat kertas putih, dibentang dalam parlimen. Di situ ada beberapa syur masalah yang dikenal pasti, bedah siasat dibuat dalam bentuk forensik audit, kemudian dikemukakan beberapa syur. Oleh kerana itu adalah legasi Pakatan Harapan yang keadilan menjadi sebahagian daripadanya, yang committed sampai hari ini. Jadi perbezaan yang pertama adalah tekad politik. Kami bermula bukan dengan janji biasa, tapi kami bermula dengan satu penegasan, kemudian kami olah menjadi satu tawaran. Itu yang pertama. Kelainan yang kedua adalah yang disebut tadi oleh calon-calon kami. Kerja rumah yang mereka buat sekian lama, mereka dengan mudah, dengan fasih boleh articulate isu-isu Felda ini dengan begitu teram sekali. Ya, tadi disebut masalah perumahan prima. Ya, kemudian disebut soal perjuangan untuk meningkatkan capaian internet yang lebih itu. Jadi dia buat melalui satu kajian ataupun di mana dia bergelumang sendiri dengan masalah itu, dan dia menjadi sebahagian daripada masalah itu. Jadi bila orang yang macam ini, dia bukan ada sekadar simpati, dia ada empati. Jadi yang membezakan tawaran kami adalah political will dan empathy. Kami memposisikan calon kami dan parti kami dalam kedudukan masalah peneroka itu sendiri. Kami bukan hit and run, promise and lead, tak ada. Jadi bermula di situ dulu. Ya, yang kami perlukan sekarang adalah mandat. Kerana political will, kalau datang pula dengan mandat yang sah daripada rakyat, bukan mandat yang diambil melalui pintu belakang macam kerajaan Johor sebelum ini, kami yakin itu adalah ramuan untuk membolehkan kami menterjemahkan rancangan yang kami kemukakan. Itu biasa. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi. Sila. So apa yang boleh dibuat kalau PKR menang, walaupun mungkin tak menang kerajaan negeri, tapi dapat jadi wakil pada penduduk Felda? So apa yang boleh diharapkan? Kami masuk untuk menang sebenarnya. Iaitu kami bergabung dengan 56 kerusi negeri. Sebahagian kami masuk, sebahagian amanah, ya, sebahagian PAP. Kami masuk dengan matlamat untuk menang dan membentuk kerajaan. Itu sasaran kami. Baik, sasaran itu saya anggap realistik. Baik. Jadi ada dua senario. Pertama, kalau keputusan 12 Mac itu berpihak kepada kami, dengan sendirinya proses itu akan menjadi lebih pantas. Andai kata hasrat itu tidak kesampaian, tapi keadilan, ada dua kemungkinan: menang di kawasan yang kami tandingi, di kawasan Felda ni, tempat di mana kita berbuat siaran media, ataupun keadaan yang kedua adalah calon kami bukan kalah tapi tak cukup undi. Kalah tak ada dalam kamus kami, undi belum cukup. Okay. Jadi apapun keadaannya, wakil keadilan ini, mereka adalah wakil yang akan memberikan komitmen yang tinggi terhadap penyelesaian masalah peneroka. Kalau mereka pada 12 Mac nanti diangkat oleh pengundi sebagai wakil, apa yang mereka akan buat? Pertama, dengan kuasa politik dapat kepada keadilan dan pakatan. Kedua, kuasa politik tidak ada pada kami, tapi kami menang kawasan-kawasan ini. Proses peranan yang pertama adalah menjalankan tugas secara konstruktif, melihat bahawa state government adalah partners in struggle. Ya, struggle-nya apa? Perjuangan membela rakyat negeri Johor, khususnya masyarakat peneroka. Kalau kami menang tanpa kuasa kerajaan negeri, peranan wakil rakyat kami adalah peranan wakil rakyat yang konstruktif. Ya, mereka mesti menjadi communicator kepada masalah rakyat dengan kerajaan. Mereka mesti menjadi mobilizer yang bagus. Kalau mereka perlu untuk
melakukan engagement dengan komuniti peneroka. Peranan mereka adalah sebagai mobilizer. Mereka mesti menjadi problem solver, menawarkan khidmat untuk menyelesaikan masalah. Mereka mesti jadi good communicator dan good facilitator. Dan yang paling penting di sini adalah mereka mesti bergerak di atas prinsip empowerment. Itu to empower the community. Itulah ramuan-ramuan yang sudah sebati dalam proses pemilihan keadilan dalam meletakkan calon-calon kami. Jadi kelainannya sangat jelas. Kalau senario pertama 12 Mac kami menang membentuk kerajaan dan calon-calon kami menang, itu akan mempercepatkan proses. Kalau kami menang tetapi tidak sampai menjadi kerajaan, semua kriteria yang saya sebut tadi adalah peranan wakil-wakil kami. Andai kata itu pun tak berlaku, mereka akan kekal terus. Sebab mereka memberikan khidmat tadi pun dalam status sebagai penyelaras. Mereka bukannya memegang jaket sebagai wakil rakyat, tapi mereka terus bekerja. Apapun senario, sebagai parti reform, keadilan berada di sini untuk terus berada di sini. Ya, kami akan terus bergelumang dengan rakyat, tak kira apa juga musim yang berlalu. Terima kasih. Terima kasih. Pada saya tahu, saya rasa itulah sesi sidang media kita pada